Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ahdika wa anika nasta'in. A'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Billahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sudah jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, para tetamu Allah yang dimuliakan pada hari yang penuh barakah ni, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah di masa yang ada ini kita mengisi dengan amalan yang begitu besar fadilatnya di sisi Allah SWT, mengatasi semua amal, yakni amalan menuntut ilmu. Talabul ilmu faridatan likulli muslim. Menuntut ilmu ini menjadi kewajipan. Menuntut, bukannya mendengar. Ada orang yang mendengar ilmu. Menuntut ilmu ni dia kena ada azam dalam diri dia untuk mengamalkan segala apa yang diterima olehnya, sehingga berubah kebaikan yang banyak dalam hidupnya. Malah kalau nak ditambah lagi, kalau kita nak beramal dengan ilmu yang kita belajar, pasti kita pertama sekali kita kena belajar untuk mencatatnya. Sebab kalau kita nak ngamal lupa macam mana nak ngamal, itu jadi penuntut ilmu. Dan fadilat menjadi penuntut ilmu ni, fadilat dia besar, sangat besar. Yang besarnya apa? Allah mudahkan jalan untuk ke syurga. Saya yakin kita hari ni semua nak menuju ke syurga, walaupun kita ni belum tentu masuk syurga, belum tentu, tetapi ahli syurga dah sign up dah. Ni semua yang datang ni semua ahli syurga, insya-Allah. Ahli aktif belum tentu, jangan salah faham. Ahli baru aktif dah 2 tahun tak aktif, 20 tahun tak aktif. Ahli tu kena perbarui baliklah. Kita dengar ahli syurga dia dah macam wah ahli syurga. Jangan. Adanya ahli yang aktif, ada yang tak aktif. Jangan sign out sudah. Jangan sign out, jangan keluar jadi pada ahli. Sebab selain daripada ahli syurga tak ada ahli lain. Ahli neraka malah aktif pula dia menjadi ahli neraka. Tu kita tak mau. Antara ciri-ciri yang mengaktifkan seseorang itu ahli syurga, dia selalu ke majlis ilmu, dan dia selalu duduk dalam taman syurga. Fadilatnya besar. Seperti mana selalu saya ulang berkali-kali supaya kita faham, insya-Allah, yang ni fadilatnya itu adalah kefahaman. Apatah lagi di akhir zaman ni, perkara yang paling penting untuk kita mantapkan adalah kefahaman kita. Kita beramal bukannya sehari dua kita beramal banyak kali dah, tapi faham tak ada lagi. Kita mungkin tak mendapat kefahaman yang sempurna. Kerana apa? Kerana melalui ilmu itu mungkin kita belum betul-betul serius kepada ilmu tersebut. Jadi mungkin kita boleh ubah perkara itu. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang penuntut ilmu. Dengan ilmu itu dia akan menjaga kita. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, ilmu menjaga manusia, manusia menjaga harta. Mungkin kita banyak habis masa untuk dapatkan harta, tapi harta kita kena jaga.
buatlah macam mana pun, kita tetap menjaga dia. Tetapi ilmu, kita habis masa untuk dia, dia akan menjaga kita balik. Kena pula dengan ilmu yang memberi kita kefahaman kepada akidah. Itu wajibal wajib. Wajib bagi segala kewajipan. Ilmu dalam pemantapan akidah, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu iman. Ilmu ini yang mana pakai 24 jam. 24 jam ilmu akidah ni. Terutama dalam kita nak merungkai persoalan-persoalan kehidupan, yang mana kehidupan ini semuanya, hampir keseluruhan setelah saya buat kajian, kehidupan ini semata-mata menyatakan keimanan. Kehidupan. Contoh dalam hal-hal rezeki, itu iman punya kita. Dalam kita bekerja tu bukan kita bekerja saja, kita berurusan dengan rezeki. Rezeki ni perlukan keimanan yang mantap. Rezeki datang dengan ketaatan, bukan dengan pencarian. Berapa ramai yang hari ini mencari tapi tidak jumpa. Mungkin dapat harta tapi tidak mendapat barakah padanya. Barakah tu rezeki. Harta dapat, barakah tiada. Sebagai contoh lagi, bab kesihatan, itu bab iman. Kesihatan ini iman, sebab kita mencari penyembuhan. Kita bukan sekadar mencari ubat. Kita kena ingat, setiap syariat yang kita lihat dalam kehidupan itu ada hakikatnya. Ada dia punya cerita di sebaliknya, ada behind the scene. Di sebalik apa yang kita lihat itu, dia ada yang menggerakkannya. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah lebih jelas. Sebab apa? Kita tidak terikat pada usaha. Kita tidak terikat pada syariat semata-mata. Kerana yang menjadikan segala usaha, yang menjadikan segala syariat itu berlaku, itu dengan izin Allah, bukan dengan perbuatan kita. Contoh, kita makan ubat, syariat ikhtiar atas kita. Maka ubat, dia dah selesai. Tapi sembuh bukan pada ubat, pada Allah. Kita dah kerja, selesai. 20 jam kerja, bukan 20 jam Ustaz, 25 jam. Subhanallah. Luar biasa kerja dah. Saya kerja sungguh-sungguh Ustaz, sampai saya kerjakan kerja tu. 25 jam. Tapi yang mendatangkan rezeki bukan sebab 25 jam kita bekerja. Bukan sebab kesungguhan kita duk ulang-alik punch card tu, bukan. Sebab rezeki darinya, kurniaan. Itu iman. Dan iman ni, kalau kita tak selesaikan isu ni, dia akan jadi perkara yang lebih besar kesan dia. Yang ni apa? Syirik. Syirik ni tuan. Dan pada bertanya penuh barakah ni, kita nak merungkai dalam konteks ancaman pada kehidupan. Ancaman dalam kehidupan. Hari ini sedang mata Allah SWT, kita dok rasa terancam dengan kebendaan. Kita rasa terancam dengan keadaan. Kita terancam dengan perbuatan. Malah kita lihat luaran. Semua luaran, ancaman. Tetapi hakikatnya, ancaman yang sebenar itu datang dari dalaman. Iaitu dari dalam diri sendiri. Apakah ancaman itu? Dalam perbahasan kita menuju pada Allah, ancaman itu hanya satu saja: dosa. Dosa. Itulah ancaman yang terbesar. Lagi besar rating dosa je, lagi besar ancaman dia. Ingat, bukan dosa orang pada kita. Betapa banyak dosa orang pada kita. Dia buat, saya guna bahasa pasar sikit, gila-gila punya dosa lah. Dekat kita ni, dia gila-gila punya dosa dia buat. Masih tidak terancam bagi diri kita. Sebab yang ditanya bukan dosa orang pada kita, yang akan ditanya dosa kita pada orang. Satu, itu pada hablum minan nas. Ramai kadang-kadang kita jumpa duk mengadu, terutamanya dalam bab rumah tangga. Dia kalau mengadu tu, dia bukan dapat dosa dia, dapat dosa orang. Dia kalau list tu, boleh buat tesis. Boleh dapat PhD lah kalau list tu. Bila tengok kaji, kita belik punya telik punya tengok, ini cerita pasal orang. Pasal diri mana? Saya rasa terancam Ustaz. Terancam dengan apa? Dengan perbuatan dia? Tidak. Tiada ancaman pada luaran sebenarnya. Luaran ini tidak akan terjadi kalau tanpa izin. Tapi terjadinya itu dengan izin. Mungkin ada sebab-sebab yang kita tidak nampak. Dan sebab yang utama yang kita nak fokus pada hari ini adalah ancaman yang kita mengundang sendiri. Dan strata ataupun kedudukan ancaman itu, yang paling besar ancaman itu adalah dosa yang paling besar yang kita buat. Dan saya dah ulang bab ini, tapi hari ini kita teliti balik dalam konteks perbahasannya, kita tengok dari angle yang berbeza.
Strata dosa yang paling besar ketika kita lakukan tapi tak rasa berdosa. Ini bahaya ni. Bukan kata dia buat dosa, lama-lama dia hilang perasaan tu. Ada juga contoh, dia masuk kelab malam dan dia buat perkara-perkara yang haram. Peringkat pertama dia berdebar, dia rasa bersalah, dia malu. Dia akan rasa malu, itu fitrah. Tapi sebab dah biasa masuk, dia malu pula kalau tak pergi. Dia terbalik. Macam datang masjid lah kan. Mula-mula datang tu dia rasa berat, tapi bila datang malu pula kalau tak pergi. Ada macam tu sepatutnya. Itu nampak kesan dia. Tapi dosa yang kita nak bincangkan ini, ketika dilakukan peringkat pertama pun dia buat pun dia dah tak boleh rasa dah. Apa dosa dia? Syirik. Dosa syirik ni bukan main-main punya dosa. Dan dosa ni berkaitan dengan iman. Sebab tu kalau kita tak perhalusi perbahasan tentang iman dengan mendalam, malah kita tak melihat pada kehidupan apakah perkara-perkara yang boleh merosakkan iman, terutamanya itu dosa syirik, maka kita bimbang-bimbang. Kebanyakan musibah itu berlaku bukan dari luaran punya faktor, tetapi faktornya dari dalaman kita sendiri. Pertama sekali dosa yang kita lakukan itu, yang mana peringkatnya paling besar, itulah dosa syirik. Dan kata Allah SWT surah Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Zalim, di syirik ini dikaitkan dengan zalim. Apa makna zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa lawan kepada zalim? Adil. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Khair, kita mari lihat dalam kehidupan kita. Adakah kita telah meletakkan sesuatu pada tempatnya bermula dengan apa? Dengan sifat kekuasaannya. Sudahkah kita hari ini meletakkan benar-benar sifat kekuasaannya itu padanya, yang pada Allah? Contoh, dalam bab rezeki, sejauh mana kita sandarkan sifat rezeki itu semata-mata hanya datang daripada Allah. Noktah. Lalu apa yang kita lakukan kalau kita jelas perwatakan kita itu akan mereflek kepada rezeki itu. Rezeki menyuruh kita untuk taat kepada Allah. Setakat hari ini tak ada lagi kita kaitkan rezeki dengan benda yang haram. Kita tak akan berani sebut, alhamdulillah ustaz, Allah rezekikan saya menang loteri. Tak berani lagi lah. Ni buat kenduri doa selamat apa? Menang nombor ekor. Sudah. Kita nak mensyukuri lah ustaz, rezeki Allah ni. Tak berani lagi orang kaitkan rezeki dengan benda yang haram. Jadi maknanya kalau kita kaitkan dengan perbincangan tentang meletakkan sifat pada tempatnya, maka kita telah meletakkan haknya. Rezeki pada Allah, tu hak. Tetapi kita bimbang-bimbang zalim, yang mana katakan bahawa ada lagi kuasa yang boleh mendatangkan rezeki. Apa dia? Kerja kita. Sebab tu tidak heran orang lebih jaga kerja, orang lebih jaga manusia daripada menjaga kehendaknya, yakni Allah. Apa kehendak Allah Ta'ala? Kehendak Allah itu taat padanya. Taat itu matlamat. Taat itu matlamat. Siapa berjaya taat, dia sudah berjaya yang besar. May yuti Allah wa Rasul faqad faza fauzan azima. Apa makna taat? Saya ringkaskan. Surrender. Taat itu apa? Saya patuh. Taat itu apa? Menyerah. Menyerah mengalah. Mudah saja maknanya. Taat itu apa? Menyerah mengalah. Baik, mari kita lihat dalam kehidupan. Ketika Allah kurniakan kita, perkara yang paling besar Allah kurniakan pada diri kita yang menyebabkan kita mampu memiliki apa saja yang kita nak. Dua benda yang kita nisbahkan pada kehidupan. Yang pertama, Allah bagi nafas. Tanpa nafas tak ada semualah. Dan nafas ini hak Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Ruh dia masuk dalam diri, dia tak panggil lah berruh. Dia panggil bernafas atau bernyawa, kemudian bernapas. Tapi selepas pada tu, kalau nak kenal balik apa sifat nafas, tunggu dia tinggalkan badan kita, dia akan panggil almarhum. Atau roh. Roh. Baik.
Yang kedua, Allah bagi modal yang kita guna. Yang kalau tak ada ni, tak ada semua. Apa dia? Masa. Masa ni modal besar. Malah yang menyebabkan benda sesuatu itu terjadi dan usaha kita menjadi sebab masa lah. Kena projek, kena masa, dapat. Hantar tender, tak kena masa, tak dapat dia nolong. Masa dan nyawa. Malah masa dikaitkan dengan nyawa, sebab kiraan masa bukan pada jam dinding, bukan. Ini baru, sekarang digital terus. Mana jam? Tu digital. Dulu tengok matahari, tengok peredaran. Malah masa ni kalau kita lihat bagaimana dapat masa, itu diukur dengan detik, nadi, saat, detik, saat, minit, jam. Inilah. Maka kita boleh namakan masa sama dengan nyawa, nyawa sama dengan masa. Sebab tu kiasnya Allah kata dalam Quran, demi masa semua rugi, atau demi nyawa buang masa. Hidup buang masa. Buang masa, ujung-ujung tak ada apa. Bosan dia kerja dia. Tahulah. Hati-hati. Hati-hati yang orang yang mana hidupnya menuju kebosanan. Hati-hati. Maknanya di saat muda mencari keseronokan. Hati-hati orang muda yang banyak bosan-bosan. Hati-hati. Sebab hidup ni bukan istilah bosan. Tak ada istilah bosan sebenarnya. Kalau dia benar, apakah tujuan matlamat hidup dia. Jadi maknanya, apa nak kait di sini? Nak kait dengan zalim tadi. Kait. Jadi Allah suruh taat sebab modal dua ni Allah punya. 100%. Kita tak berkongsi, tuan-tuan. Malah Allah bagi kita bergerak ni atas kehendaknya bergerak. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bergerak. Sekiranya Allah dah bagi, ingat-ingatlah sikit. Memanglah kita boleh buat semua benda yang kita buat, tapi yang buat kita Allah. Orang kadang bagi resume, dia letak atas meja, macam ni resume dia. Tu dia. Cerita satu-satu. Saya macam-macam saya boleh buat, tuan. Bagus. Pengalaman 30 tahun pengalaman saya. Macam-macam company saya masuk. Macam-macam award saya dapat. Sekali tukar interview ni tanya satu soalan dia. Yang buat kamu siapa? Yang buat saya tu, itu saya tak boleh jawab. Letih. Dia boleh buat macam-macam, tapi satu benda dia tak boleh buat, diri dia. Makna yang dia boleh buat semua tu kerana satu benda lah, sebab dibuat. Setelah Allah jadikan dia, maka barulah boleh buat semua perkara tu. Sebab itu tidak boleh claim. Tak boleh claim lebih pun. Malah kita kena kembalikan haza min fadli rabbik. Sebab kita jelas nampak modal yang kita boleh dapat semua hari ni dua ke? Nyawa, masa. Dibagi nyawa, nak cerita bab nyawa, cerita bab masa. Sebab nyawa dia tak boleh nak ukur. Jadi ukurnya adalah masa, atau dia panggil umur. Khair. Baik, dalam bab masa, apakah perkara yang paling dekat dengan bab masa dalam bab amal? Yang kalau kita ingat masa ni, ingat satu yang amal ni. Solat. Amalan lain mungkin ada, mungkin kadang-kadang lupa, contoh Ramadan, baru tu ingat balik. Ataupun raya, tapi raya tak nak lupa lah. Dia ingat timing tu. Tapi hari ni yang berlaku setiap hari yang akan berkaitan dengan masa. Solat ni bukan sekadar solat. Allah nak bagi ingatkan masa. Masa ingatkan nyawa. Dari mana kamu datang? Tapi soalannya di sini, di manakah letaknya masa itu selama ini? Sehingga kan hari ini kalau kita kaitkan dengan situasi semasa. Saya tulis dalam Facebook saya upload, gunakanlah medium yang ada. Saya tulis apa? Innalillah. Kaabah, dataran Kaabah kosong kerana penyakit biologi. Hari ni kosong dah 2 hari. Tapi dia ada waktu lah, tapi tak pernahnya kosong. Dataran bukannya maksudnya Masjidil Haram masih ada, tawa ke atas. Dataran tu kosong kerana penyakit biologi. Kita faham kerana penyakit biologi. Saya sambung sikit, saya cakap dalam tulisan. Tetapi di saat azan dilaung, sah masih banyak kosong. Penyakit apa pula? Penyakit hati lah. Allah nak bagi signal dia tu.
Nak bagi signalnya, kita panik. Asal kosong. Tak payah panik. Waktu muazzin laungkan azan, kosong lagi. Okey lah. Tak panik pun. Jalan dulu. Jalan dulu. Dia tak tahu waktu tu ada waktu tu je. Yang lain tu rukhsah je, musyaqqah. Kalau kita terlepas pun kena rasa bersalah tu. Kita kena ada rasa bersalah. Kita bimbang-bimbang waktu tu kita duk bimbang begini. Ada waktunya lebih besar lagi. Tu maksudnya saya nak cerita pasal zalim tadi. Kita bimbang ni, kalau tak boleh aku tak buat ni kan rezeki tak dapat kan. Dia punya dalil mudah. Allah tahu. Memanglah Allah tahu, tapi kita buat tak tahu. Ini kita bimbang. Kita nak macam hari Jumaat ni. Bagaimana di saat dilaungkan azan, kita bersedia sebab waktu sebenarnya masa itu adalah masa Allah. Sebab tu ramai orang berusaha akhir tidak jadi. Sebab apa? Masa aku punya. Kamu akan jadi buang masa je nanti. Buat ujung-ujung tak jadi. Sebab apa? Di mana masamu? Saya berusaha kerana Allah. Kalau kerana Allah, pasti yang wajib tidak akan diringan-ringankan. Ini syariat. Itu syariat, tak solat. Syariatlah yang akan menentukan balik hakikat. Jangan pisahkan. Allah jadikan bila kita taat akan turun syariat. Bila taat, ini hakikat. Taat ni berhakikat, tak nampak. Bagaimana nak ukur taat? Disyariatkan suruhannya. Kenapa ada syariat ni? Kerana nak uji niat. Allah nak uji niat dia balik. Dia niat hidup sebab apa? Kalau datang sebab susah, bila senang dia tak datang. Tu dia. Kalau berdoa sebab susah, bila senang tak berdoa. Itu syariat. Syariat itu memang tidak boleh mengukur seluruhnya niat, tetapi akhirnya syariat penentu juga pada niat. Sebab tu Nabi kata, berkata baik atau diam. Kalau siapa yang beriman mesti akan menjaga lisannya, sebab lisan menggambarkan iman. Iman, bila susah kita akan banyak komen. Kita akan tahu dia jenis macam mana. Kita bukan menghukum, tapi kita melihat kata-katanya. Menghukum itu sebab apa yang zahir, bukan kita hukum yang batin. Tetapi yang zahir itu penentu yang batin. Hati-hati. Sebab itu Nabi SAW tidak pernah tinggalkan tempat ini, sehinggalah Nabi sakit. Kalau kita hari ini minta maaf, cakap minta maaf lah. Sebab kita pun niaga juga. Bukanlah kata dah tak ada buat apa. Dah. Kalau macam tu, yang solat ni dah tak ada kerja. Hati-hati statement. Bolehlah Ustaz, dah tak ada kerja, bolehlah jaga solat. Atau kerja kita jaga solat. Ini yang sepatut kita tanam, tuan-tuan. Kita bimbang-bimbang syariat ni tak lepas. Sebab yang pertama dia tanya, solat menggambarkan tadi syirik nanti. Kenapa lambatkan? Tahu tanya. Ni musyaqqah ni sebab ada perkara yang melibatkan nyawa ke, melibatkan benda-benda yang disuruh dalam syarak. Tak apalah. Kita bukannya kita kata kena, sebab tu ada waktu macam zuhur, asar sekarang lagi lambat. 4:45 contoh. Strategi dia, waktu zuhur dah ingat asar lah sepatutnya. Strategi 4:50, di situ akan datangnya kita buat kerja, dia panggil presas, tepat. Kita tak akan buat kerja melerit-lerit. Orang yang faham masa dia dengan Allah, dia tak akan banyak membazir masa dengan dunia. Apa maksud tak bazir masa dengan dunia? Dunia dia akan jadi profesional. Orang yang menjaga masa dia dengan Allah, dunia dia akan jadi profesional. Sebab Allah akan bagi ilham yang sharp. Dia buat kerja tak perlu repeat 2-3 kali. Terdapat ilham-ilham yang tepat. Sebab apa? Sebab dia tak nak drag masa dengan Allah. Ni dia. Sebab tu kita ada azam, kita tidak boleh anggap biasa. Ni satu lagi. Kita anggap amalan solat awal waktu ni biasa. Sebab biasa itulah datang bala. Sebab biasa itulah datang bala, tuan-tuan. Hari ni mungkin kita tak marah. Kita tak marah saf kosong. Tapi kalau perut kosong kita marah. Anak saya tak makan ni, perut kosong ni. Dekat asrama contoh, ni anak saya tak makan. Tapi kat rumah, dia antara penyumbang kepada saf kosong. Tak marah pun. Biar dia anak-anak dia bersantai kat rumah. Lain macam ni. Sebab Kaabah dah kosong ni. Ni lain macam sikit cakap ni. Kita bimbang-bimbang lepas ni kosong bukan sebab penyakit biologi. Kita bimbang-bimbang kosongnya Kaabah sebab penyakit hati. Sampai ke sana. Kalau sampai ke sana, tuan-tuan, habis.
Habis kita bimbang-bimbang. Yang tawaf itu membawa penyakit hati, cinta dunia. Habis. Sebab tu ada hadis Nabi SAW yang pergi umrah untuk melancong. Habis. Kita bimbang begitu. Sebab itulah cara untuk keluar daripada permasalahan ini, wujudkan kebimbangan. Cukup-cukup kita bimbang dengan ketiadaan dunia. Akhirnya dunia memang tak ada pun. Pernah Ustaz saya kerja macam-macam, saya buat, akhirnya kena tipu sana tipu sini. Memang dunia tu penipu. Lepas tu kena ngaji hakikat kehidupan. Surah Al-An'am ayat 30, Allah cerita tentang dunia tu penipu, tipu daya. Jangan sampai tertipu. Kalau tak nak tertipu, pastikan duduk dengan Allah. Allah akan bagi hint, Allah bagi signal dengan siapa kita nak berurusan, macam mana kaedah berurusan. Allah bagi hint satu-satu, tuan-tuan. Sebab dunia ni Allah punya. Macam ibarat datang rumah, tuan-tuan, kita jumpa tuan rumah bagi tahu terus, ni duit ada dekat dalam ni ya, ni nombor akaun, ni gini-gini. Tapi kalau kita tanya penjaga rumah, kita kena bayar dia. Kalau kau nak tahu, kau kena bayar aku dulu. Tengok dia tipu kita. Dah kita tanya penjaga buat apa? Bukan pemilik rumah. Begitulah kita ketika melaksanakan dunia. Kita duk jaga orang-orang yang dianggap menjaga dunia ni. Apa maksud menjaga dunia? Ada dunia lah. Ada harta, ada duit, ada banyak. Kita pun percaya dengan kata-katanya. Akhirnya kena tipu. Tanya Allah. Macam nak tanya Allah? Solatlah dulu. Tengoklah Allah bagi ilham nanti macam mana. Solat menjaganya. Khair. Jadi ini kita nak kaitkan inna syirka la zulmun azim. Kita bimbang. Ada kuasa yang sedang bersarang dalam jiwa kita. Ada kuasa yang sedang merampas alih, mengambil alih rampasan kuasa. Sedangkan yang berkuasa itu hanya Allah. Di sini kita kena recall balik, muhasabah balik dengan situasi yang berlaku sekarang. Dengan Allah bagi signal Kaabah kosong. Ini bukan signal kecil, tuan-tuan. Ini signal sangat besar. Sangat besar. Ini bukan signal kecil. Dan kita renung-renung, samalah saf kosong. Kenapa berlaku? Kita tengok, ini bimbang-bimbang ada berlaku penyakit hati. Penyakit hati berkenaan apa? Syirik. Syirik cerita tentang apa? Menyekutukan Allah. Apa maksud menyekutukan Allah? Ada dua kuasa. Kuasa apa? Diri berkuasa, bekerja, kerjaan berkuasa. Banyak kekuasaan yang berlaku. Yang ini kita bimbang. Dan caranya itu adalah dengan kembalikan diri, dengan menjaganya apa yang dituntut oleh Allah. Hak Allah. Kembalikan. Hak Allah Ta'ala itu taat padanya. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa saja sekalipun. Ini benda ni kita sangat bimbang. Dan apabila kita termasuk dalam perkara ini, tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, dan dalam satu hadis Nabi SAW, hadisnya panjang lebar, yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada 3 golongan, tuan-tuan. Yang pertama sekali akan dihitung, diadili pada hari kiamat ini. Yang pertama adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Khair. Ini nak beritahu kesan syirik ini, yang mana syirik paling kecil. Paling kecil itu adalah dengan melakukan perbuatan kerana manusia. Riak. Ni riak, tuan-tuan. Yang tadi tu, tuan-tuan, itu bukan kadar riak ada. Dia meletakkan kuasa, menyekutukan. Ini tak tahulah apa kesannya. Subhanallah. Riak ni pun Allah kata ketika yang syahid ini kemudian diadili di hadapan Allah. Kemudian Allah lihat amalannya, kemudian dia mengatakan aku syahid fi sabilillah. Lalu Allah kata apa? Kazabta. Kau pembohong. Hai? Yang syahid, tuan-tuan, yang syahid di medan perang pun dikatakan pembohong. Kenapa Allah kata kamu nak menunjukkan bahawa kamu ni hebat berjuang di medan perang? Nampak? Halus ya. Halus benda ni, tuan-tuan. Halus. Makna kata kalau syahid di medan perang pun beria-ria macam tu pun belum tentu lagi amalan itu, apatah lagi kalau tak beramal. Apatah lagi kalau kita tak bersungguh-sungguh. Malah bab syirik ini lawannya ikhlas. Ikhlas ini adalah, kata orang Jawa, practice make perfect. Kalau sekali-sekala, kadang-kadang, jarang-jarang buat tiba-tiba ikhlas, itu hebat. Orang yang buat selalu pun belum tentu ikhlas. Yang jarang-jarang, kadang-kadang nak gambarkan apa? Ini makam tinggi, Ustaz. Tak ada makam tinggi. Yang syahid pun boleh dia argue.
Kalau yang syahid bukan di medan perang tu macam mana pula? Tahu syahid bukan di medan perang. Syahid waktu kuliah contoh kan, syahid. Syahid sebelum nak solat, Allah panggil solat syahid. Tu nak cakap apa pula? Bayangkan, maknanya kita kena mula buat, dia panggil muhasabah. Adakah layak kita nak mengatakan kita dah berbuat banyak amalan ataupun kita nak kurangkan amalan kita, sedangkan yang beramal setara itu pun Allah boleh argue balik? Makna kata kita kena muhasabah balik, terutama dalam bab syariat yang utama. Yang ni solat, syahid ni tinggi ni, syahid tinggi ni. Sudah pasti yang syahid itu ada orang yang menjaga solat. Makna kata di sini sedang jemaah mata Allah SWT, dalam hadis ini menyatakan bahawa apakah yang menjadi aim kita dalam hidup kita ini, apa yang kita cari, itu hanyalah mestilah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam 3 perkara tadi, yang pertamanya itu syahid, yang kedua itu tilawatul Quran, yang baca Quran, yang ketiga itu adalah sedekah, orang yang kuat sedekah. Tiga amalan ni perlukan mujahadah yang tinggi. Bayangkan tuan-tuan, 3 ibadah ini perlukan mujahadah yang tinggi dengan kerana riak. Saya nak bagi tahu, Nabi kata paling ringan punya syirik berbuat amal tetapi riak. Kita tadi melambat-lambatkan terus, meringan-ringankan terus, lagi bahaya. Ini dah beramal ni, tetapi tiba-tiba orang tengok pun boleh hancur. Apatah lagi kalau kita melihat amalan itu terus tiada nilai yang besar, kita terus menganggap ada lagi kuasa lain yang sedang berkuasa atas kehidupan kita. Ini yang kita bimbangkan tuan-tuan. Sudah jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak keluar lagi pada situasi ini? Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad menyatakan bahawa dalam satu doa yang masyhur dalam Maqsurah, boleh juga kita amalkan sama-sama insya-Allah, mudah-mudahan ini menjadi benteng kita untuk jauh daripada penyakit ini. Yani Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Tuan-tuan, kita berdoa minta ampun atas dosa. Kita kena wajib bertaubat setiap masa, sebab dosa itu adalah makanan kita. Apa makanan yang paling besar kita makan? Itu dosanya syirik. Kita bimbang-bimbang. Sebab itulah kita berdoa. Apa maksudnya? Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak kami ketahui. Atau maksud kata, duduk lepas solat, istighfar, ampun ya Allah, kot-kot aku terpandang benda lain berkuasa, sebenarnya yang berkuasa hanya Engkau. Nyatakan tuan-tuan, aku minta maaf, aku datang ni bukan sebab aku lambat, bukan sebab aku memandang remeh ibadah, tapi kerana kejahilanku. Hati-hati, kita kena buat satu kenyataan pada Allah. Kita kena buat satu penyataan dan pengakuan, aku menzalimi diriku sendiri ya Allah. Dan ini tuan-tuan sedang mata Allah SWT, bila kita jaga dosa yang paling besar ini, kata ulama, kalau kita jaga dosa yang paling besar ni, panjang lagi syarah ni, kita sambung nanti akan datang insya-Allah. Bila kita jaga dosa yang paling besar, mudah-mudahan dosa-dosa yang kecil turut terpelihara. Itu kaedah dia. Itu kaedah dia tuan-tuan, kata ulama. Contohlah, kita nak dapat 1 juta, sudah pasti 100, 1000, 2000, 200,000, 500,000 ada sekali. Apabila kita risau dosa syirik, sudah pasti dosa kecilnya lain pun terjaga sekali. Itu kaedahnya. Jangan ambil mudah syirik. Akhir kalam daripada saya pada petang ini, jangan ambil mudah dosa syirik, kerana yang 3 amalan tadi hangus, iblis hangus, kita bimbang. Kita yang kadang-kadang, jarang beramal pun ikut senang lenang kita, nak buat, tak nak buat tu buat, pun tak tahulah apa nasib. Tu jadi maknanya mari kita sama-sama seru pada petang penuh barakah ini, kita letakkan kembali kerisauan pada tempat ni. Kita lebih kena risau ancaman ini. Ancaman ini lebih besar sebab dalam satu riwayat juga penutupnya, yang menyebabnya dihalangi akan mendapatnya keperluannya, sesungguhnya telah berbuat syirik.
antara perkara yang menyebab terhalangnya pertolongan Allah Ta'ala itu, rezeki tak sampai-sampai, kesihatan tak sampai-sampai, penyembuhan tak datang-datang, terutama penyembuhan sekarang ni untuk penyakit ini orang cari ubat, tetapi hakikatnya orang nak cari penyembuhan nama Allah nak tunjukkan selama hari ini kamu bergantung pada benda, aku tak bagi penyembuhanku. Kita pun sedar balik. Itu antara dosa yang menyebabkan terhalangnya permintaan-permintaan. Dan kita banyakkan kembali istighfar, apatah lagi di bulan Rajab ini. Kita berada masih di bulan Rajab, perbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Sayyidul istighfar, kembalikan, bukan sebab kita tak usaha tuan-tuan, kita dah puas berusaha dah, sampai tak tahu nak cakap apa dah, tapi rupa-rupanya kita terlepas pandang satu perkara yang mengundang ancaman Allah Ta'ala tanpa sedar. Itulah dosa yang dipanggil jiwa punya cerita. Jadi kita bimbang-bimbang benda ini ada dalam diri kita. Caranya adalah cukup kita bimbang, jangan ada. Bila kita bimbang tu maknanya kita ambil tahu lah tu. Kalau kita buat tak tahu je, bimbang-bimbang, penyakit tu datang. Macam sekarang penyakit coronavirus, kita bimbang. Sebab apa? Bila bimbang tu kita berjaga. Tapi tak apa tu kena tu. InsyaAllah. Jadi cukup setakat itu perbincangan kita pada petang yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini Allah berkati kita, insyaAllah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah.